ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung pengajian muka surat 154. Masih lagi dalam bab berlebih dalam berkata-kata ataupun tamak di dalam berkata-kata. Kita masih lagi bincang masalah apabila kita dipuji hendaklah kita sebut Alhamdulillah ataupun perkataan-perkataan yang lain yang boleh membawa kepada rendah diri kita. Sebab tu dia kata seharusnya mereka yang dipuji mengamatinya dengan pengakhiran yang ditakuti, kerana kadangkala terdapat manusia yang baik pada awalnya tetapi pada kesudahannya jahat. Ya, Quran sebut awal hasanat wa akhir sayyiat. Pengawalnya baik, kesudahannya jahat. Seterusnya, kebiasaan pada segala amal kebajikan tak kala seorang mengingati akan kejahatan yang ada pada dirinya, dia perlu menzahirkan kebencian terhadap pujian yang diberikannya dalam hati. Apabila kita berhadapan dengan pujian orang ni, kita berada pada dua perkara. Kalau pujian itu betul, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak bagi sifat riak apabila kita dipuji, dan Allah Ta'ala bagi lebih lagi daripada apa yang dia puji, dan Allah Ta'ala kekalkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu. Baik, Musa 156. Hal itu dinyatakan oleh kata-kata Nabi SAW. Nabi sebut uhtut turaba fil wujuhil maddahin, genggamkanlah kamu akan tanah dan lemparkan tanah terhadap muka orang yang memujinya. Hadis direkodkan oleh Muslim daripada hadis Al-Miqdad radhiyallahu an. Sayyidina Ali tak kali puji dia berkata, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima taqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, ampunilah aku perkara yang mereka itu tidak mengetahuinya, dan janganlah engkau ya Allah mengambil kesalahanku disebabkan perkara yang mereka katakan mengenaiku, dan engkau ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Hadis ini direkod oleh Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Baik, yang kita sebut tadi bahawa apabila Miqdad, terdapat seorang lelaki memuji Uthman, lalu Miqdad duduk di atas lututnya, beliau berkat salah seorang yang besar tubuhnya, maka beliau melemparkan ke arah lelaki itu seketul batu kecil. Maka Uthman berkata kepada Al-Miqdad, mengapa dengan kamu ini wahai Miqdad? Maka Miqdad berkata, sungguhnya Rasulullah berkata, apabila kamu melihat orang yang suka memuji secara berlebihan, maka lemparkanlah ke arah muka mereka dengan tanah. Maknanya Al-Miqdad pegang kata-kata Nabi SAW apabila memuji dengan berlebih-lebihan sampai tahap mengampu, sampai tahap mengampu yang diharamkan oleh agama.
Nak puji boleh, puji biar layak apabila untuk puji, dan dalam pujian itu mestilah Masya Allah, mestilah Subhanallah, pujian yang mendatangkan keagungan dan keesaan Allah Ta'ala beradalah jiwa kita apabila kita memuji. Dan apabila orang yang dipuji itu sendiri, kalau kita tengok Sayyidina Ali disebut Allahumma la tu'akhidni bima taqulun, ya Allah, janganlah engkau hukum aku di atas apa yang mereka katakan. Mana pujian ini kadang-kadang dia boleh membawa kepada riak. Maka riak itu adalah satu benda yang diharamkan beradalah hati kita dan akan dihukum oleh Allah Ta'ala dengan riak, dengan sebab kita riak, dengan sebab kita sombong apabila orang memuji kita. Dan ampunilah aku apa benda yang orang tidak tahu, keaiban aku, ampunkan. Kalau dia tahu keaiban tu, tentu dah dia tak puji, tentu dah dia tak dengar cakap kita sebab aib. Dan juga waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan, bagi lebih baik lagi daripada apa yang mereka sebut itu. Itu di antara doa yang baik-baiklah yang perlu kita baca apabila berhadapan dengan pujian daripada orang, yang mana pujian tersebut kadang-kadang boleh meruntuhkan segala amal kita. Jadi kena berhati-hati. Kalau ada orang puji kita, kita alih cerita. Kalau ada orang puji kita, kita sebut min fadli rabbi, ataupun kita baca doa sebagaimana sebut Sayyidina Allahumma la tu'akhidni bima taqulun waghfir li ma la ya'lamun. Allahumma la tu'akhidni bima taqulun waghfir li ma la ya'lamun. Itu di antara doa bila orang puji kita. Memang manusia ni dia berhadapan dengan pujian. Bila duduk di kalangan masyarakat ni, dara yang puji tu, ada yang puji memang ikhlas pujian dia, kita mana tahu hati manusia lah. Ada yang puji tu sebab nak duit kita, ada yang puji tu sebab mengampu, ada yang puji tapi dengan tujuan untuk menyindir, ada juga begitu. Ya, macam-macam jenis manusia. Dan apabila kita berhadapan dengan begini, maka garis panduan kita adalah agama. Maka agama mengajar kita untuk menjaga hati kita dan perasaan kita apabila kita dipuji. Baik. Bab yang ke-9 itu kemarahan. Bab marah. Marah adalah sifat yang tercela. Marah adalah sifat yang tercela yang menyebabkan kepada banyaknya kebinasaan. Betul tak tu? Betul tak? Betul? Tanda gitu Saya takut salah saya je. Betul tak apa. Hal ini menyebabkan anggota zahir akan memukul, memaki, membunuh, berdendam, dengki serta berasa puas sekiranya orang yang dimarahi itu mendapat bala dan malapetaka. Namun seorang itu dikata akan berduka cita sekiranya yang lain mendapat nikmat, malah berusaha bagi membuka rahsianya. Ketahuilah, satu daripada perkara ini boleh membawa kepada kebinasaan. Oleh itu, Islam mengajar kita supaya dapat memecahkan sifat ammarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisara'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi." Hadis Bukhari Muslim. Bukankah kekuatan yang kuat itu adalah dengan merebahkan beberapa orang lelaki mengalahkan musuh? Tetapi yang kuat itu apabila seorang itu memiliki dirinya, mengawal dirinya ketika marah. Hadis ini menjelaskan seorang itu perlu menahan diri daripada sifat marah yang menguasai dirinya, seperti memaki, memukul ketika marah, dan seseorang itu lebih lemah daripadanya, pada seseorang yang lebih lemah daripadanya. Baik, kita bincang bab nombor 9 ni, bab marah.
Mustahil manusia tak ada marah. Marah itu ada. Cuma kita nak balance di antara tak marah sangat dengan marah terlebih. Kita kena duduk di antara kedua-dua. Marah sangat pun rosak. Tak marah sangat, tak marah langsung pun rosak juga. Maka di sana ada benda yang perlu gunakan sifat marah, dan di sana ada benda yang tak perlu marah, tak apa. Sikit-sikit tak apalah. Takdir yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, kita nak marah pada diri sendiri sebab takdir Allah, tak boleh. Ataupun marah yang berlebihan dengan takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Contoh kita nasihat pada anak kita, jangan duk main motor, jangan ni, jangan ni, jangan ni. Dia dengar lah depan kita. Kita pergi Kuala Lumpur seminggu, dia racing motor, jatuh motor, habis lutut. Kita marah sungguh. Marah sehingga mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Sampai kita lupa bahawa qadarullah, takdir Allah Ta'ala tu jangan lupa. Lalu nak marah pada siapa pun bersama dengan marah itu syaitan. Ada beberapa hadis Nabi lagi yang kita sebut. Itu bila nak marah, dia ambil air semayang. Bila nak marah, ambil wuduk. Kerana marah itu api. Tuan-tuan, bila nak marah pada satu benda tu, kadang-kadang tak sedar lah. Tak sedar, perkataan keluar tu tak sedar. Sebab apa? Sebab nak marah. Habis marah tu baru fikir, tak patut orang kata gitu. Lepas marah dah. Cara perempuan nak marah suami, contoh tak? Contoh perempuan minta maaf marah suami, dia kata macam-macam suami dia. Abang ni gini. Suami dia buat tak tahu. Suami dia kecil manis. Bawa kereta pergi lari jauh-jauh dah. Dia sejam 2 jam lebih marah, dia hantar mesej, minta maaf bang, tadi nak marah sangat. Nasib baik dia minta maaf tak pada buat tak tahu gitu. Sebab orang Melayu ni dia maaf setahun sekali je raya. Tu pun pagi raya je minta maaf, petang tu dah lawan balik dah. Jadi marah ni bisu ke arah kejahatan yang boleh menghakis segala sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Perangai sebenar kita masa kita marah lah. Dan jangan tak marah langsung. Jangan. Pada anak-anak kena marah, tapi marah dengan cara mendidik, bukan marah dengan cara membenci. Siapa pun orang yang nak marah, kena marah dengan cara mendidik, bukan marah dengan benci. Orang yang baik kita kasihi, yang tak baik lagi kita kesian dia sebab dia tak baik lagi. Itu Islam mengajar kita. Hiduplah kaedah yang begitu. Maka Nabi sebut dalam hadis kita baca tadi, kekuatan yang sebenar bukan mengalahkan lelaki, mengalahkan orang bergaduh tu, tumbuk dengan orang main boxing, kalah lawan kita, gagah. Tetapi Nabi sebut kekuatan kegagahan yang sebenar apabila dia berdepan dengan marah dan dia tahan untuk marah tersebut. Ketar tangan ke tahan marah ni. Biasalah lah. Sampai ketar bibir marah ni. Tapi orang boleh tahan dengan ambil wuduk, dengan ambil air semayang. Walaupun nampak kalah, tapi sebenarnya kita menang untuk lawan nafsu kita. Baik. Seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW, bertanya. Dia kata, berilah pesanan kepadaku dengan satu pekerjaan yang mudah. Dia minta dengan Nabi. Nabi kata, la taghdab, janganlah kamu marah. Lelaki itu mengulang lagi perkataannya, maka Rasulullah mengulang lagi perkataannya, itu la taghdab, jangan kamu marah. Hadis ini Bukhari. Baik. Ada orang yang Nabi, bila orang mari jumpa dia, Nabi pesan ni, kalau kita tengok beberapa orang yang mari jumpa dengan Nabi dan Nabi pesan dia ni berlainan kadang-kadang.
Yang ni Nabi pesan suruh sebut macam ni, yang ni Nabi pesan suruh kata begini, yang ni Nabi pesan suruh buat begini. Orang ni mungkin dia mari jumpa Nabi ni, dia ni pemarah ke macam mana. Nabi kata jangan marah, jangan marah. Lepas tu dia sebut, dia tanya lagi Nabi, Nabi kata jangan marah. 3 kali dia tanya Nabi, berulang kali Nabi sebut jawapan benda yang sama. Baik. Oleh itu kita perlu membiasakan diri ketika marah dengan 2 perkara. Dia kata kita perlu membiasakan diri masa nak marah ini dengan 2 perkara. Yang pertama, menahan marah. Tidak dimaksudkan di sini menahan marah dengan maksud menghilangkannya, tidak. Ini kerana perasaan marah setentu tidak akan hilang dan memang tidak patut ia hilang. Bahkan wajib menghasilkan sifat marah itu kerana alat memerangi orang-orang kafir ataupun musuh Islam. Sifat marah dapat mencegah beberapa kemungkaran dan menyuruh melakukan kebaikan. Marah itu diumpamakan seperti anjing buruan. Menahan marah bermaksud mengajarnya sehingga ia dapat mengikut akal dan peraturan syarak. Oleh itu pergerakannya sama ada bergerak ataupun diam dapat dikawal melalui petunjuk daripada akal dan syarak. Semua perkara ini tidak akan menyalahinya seperti mana anjing buruan yang hanya mengikut perintah tuannya. Oleh itu, anjing dapat memahami arahan seorang itu bersungguh-sungguh dan mendidiknya. Antara cara mendidik diri daripada sifat marah dan membiasakan diri untuk lambat marah, itu menahan dengan memaafkan orang yang membuat kita marah. Itu yang pertama. Yang pertama dia kata menahan marah di sini bukan maksud buang sifat marah ini, tidak. Dia buat mari contoh anjing. Sebab apa dia buat mari contoh anjing ni? Sebab anjing ni garang. Anjing ni sifat dia dia salak orang tu, hoha ke orang ni, dia kejar orang tu. Masa saya duduk luar dulu, anjing besar-besar anak lembu. Tapi menakut anjing tu. Kita keluar nak pergi masjid, dia wow duduk gitu. Besar-besar, warna hitam. Kita ambil batu tu buat gitu, dia lari dah. Dia takut. Tapi jangan lari daripada dia. Kalau lari dia kejar. Kita buat berani gitu lah. Ada budak baru sampai tu, dia tak tahu, dia lari. Hanya tu kejar sungguh. Dan dia tak boleh lari. Dia duduk, dia ambil batu, dia buat gitu, lari tu. Anjing buruan, anjing yang diajar. Walaupun sifat dia garang, walaupun sifat dia gigit orang, tetapi diajar oleh tuan dia untuk buat ni, berjaga kebun, dan suruh diajar kenal tuan dia. Begitu juga dengan sifat marah ini. Ibarat binatang buas yang ada dalam diri kita. Bukan nak buang, tak boleh buang, kerana marah itu ada tempat yang kena marah. Diperlukan dalam marah dalam bab dia kata mencegah kemungkaran dan menyuruh melakukan kebajikan. Mencegah kemungkaran dalam keluarga kena marah. Anak-anak terutamanya kena marah, bukan tidak ada sifat marah. Cuma kena balance. Marah pada anak ni marah kerana dia buat benda yang mungkar. Marah pada isteri sebab buat benda yang mungkar. Setakat tu je marah. Bila marah lagi nampak nak keluar perkataan yang hodoh-hodoh tu, masa tu kena tahan. Masa tu kena astagfirullah. Masa tu kena, dah pergi, dengar apa saya cakap, pergi, gitu je. Kalau lajak marah lagi, ada keluar. Kalau bergaduh suami isteri, kalau suami tengah marah, isteri jangan bercakap, jangan jawab. Kalau tidak keluar perkataan, akan cerai kamu sebab tengah marah. Seolah-olah tak sedar benda tu, tak sedar. Ada orang tanya saya telefon, dia kata kali pertama dia cerai suami dia, lepas tu kali kedua tu suami dia tolak dua. Dia tu pertama cerai tolak satu, kedua tolak dua. Lepas tu nak baik semula dengan suami ni. Lepas tu saya kata pergi report jabat agama. Dia kata jabat agama Terengganu tak boleh ustaz, tolak 3 dah. Sudah. Lalu lepas tu, "Kak, aku nak kahwin dengan kamu," kata. Tak lah. Nak dalam macam mana? Saya pun kata kalau perlis
dia tak kira bilangan talak, dia kira masa cerai tu bila. Kalau talak satu masa tu, betul, walaupun kali kedua tu dia talak dengan 3, masih dia kira 2. Ada lagi. Ada kalau kita nak report dia Perlis kan, kata mari duduk sini tak apa. Tapi akhir dah tu kata 2 kali ni. Lagi report dari jabat agama kata, awak pergi report lah kata. Report kata baru cerai 2 kali, itu je. Sebab apa? Tak apa kau start kata. Memang betul pendapat Ibn Taymiyah. Dia kira bukan kuantiti talak tu, hari talak tu bila. Kalau pertama kali talak 3 terus pun dia jatuh 1. Tu fatwa Perlis. Dan pendapat tu paling kuat lah setakat ni lah. Kita pakai hak tu lah. Bukan nak suruh awak cerai ni dah. Jangan apa kena faham ni. Cuma nak sebut fatwa. Dia fatwa. Mungkin sebab tu saya kata jangan jawab mulut. Ketika orang marah jangan jawab. Malahan masa marah tu biar dia keluar belaka. Semua yang dia marah tu dia keluar. Habis kita senyap. Nah, kalau bergaduh suami isteri ni, jangan tinggal. Suami jangan ceraikan isteri masa isteri marah. Ceraikan masa baik. Baru dia gila tengok kita. Pakai sifir saya ni kalau tak percaya. Nah, kalau memang kita nak cerai dia tak tahan dengan perangai dia masa dia marah, jangan cerai. Tapi masa dia baik, naik kereta elok-elok, bagi tahu dia, dulu awak pernah minta dengan saya, sampai masa dah hari ni saya tinggal. Oh gila. Kau jadi. Nah, gila, tak jadi apa. Kita nak buat keputusan apa pun, jangan buat keputusan masa marah. Kerana buat keputusan masa marah memudaratkan. Kalau masa kita marah ni kadang-kadang fikiran kita tidak relevan. Tidak relevan. Macam orang tak betul tengok orang marah tak? Begini-begini. Relax. Kita buat keputusan ketika mana kita sejuk, cool. Cikgu marah di sekolah. Cikgu, setengah cikgu tu, hak mulut laju dia marah anak murid dia, marah sungguh. Tak reti mu, bodoh 3 kali aku ajar mu kan. Nak murid payah lah. Cuba marah dengan baik. Allah awak ni apa nak jadi apalah. Tuhan berilah hidayah ke dia. Saya tengok depan mata Dr. Ismail Lutfi lah, dia nak marah pada anak murid dia. Ada kawan tu dia mari lewat 2-3 kali mari lewat. Dia subuh-subuh tu dia baca tafsir Quran kan. Ada seorang murid tu, pelajar mahak tu, mari lewat 3 kali. Dia nak marah. Muka pun lain. Dia kata no, mari lewat. Duduk tepi. Ambil Quran baca. Duduk situ. Dia tengok 2-3 hari dah mari lewat ni, syaitan banyak dia ni, dia kata. Syaitan banyak ni, syaitan ni takut pada Quran, ambil Quran baca. Duduk diri. Sampai habis. Sampai cerah. Awak duduk baca Quran. Dia kata syaitan banyak ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim, dia kata. Ni nak marah tu. Tapi marah yang baik. Terpegun kita tengok. Kalau saya dah jadi warden masa tu, saya pernah jadi warden. Mungkin mana? Buat apa? Mu tak reti awak ambil berpong setek. Dah kadang mari dah betul. Memang saya buat. Dah ada 2-3 orang lah hak kena makan pokok pahit tu dengan saya ada. Tanya anak murid saya lah. Pokok apa ya, daun halus-halus tu tak? Yang pahit, betul-betul pahit tu. Aku repih ranting dia, aku buat sugi. Pahit sampai termuntah. Sampai hari ni ingat budak tu jadi ustaz dah dia. Jadi ustaz dah dia. Habis 30 juzuk, baru dia tahu. Nah, tu ketika nak marah dulu lah. Zaman 20 lebih dulu. Ya Allahu Akbar. Jadi serik. Orang serik dengan kita. Memang serik, tapi kita buat benda tu untuk mendidik. Dan kita tak kata menduh-duh ke dia, tidak. Mungkin ayah dia tak pernah buat gitu. Mak dia tak pernah buat begitu. Tegas dalam kelembutan. Marah dalam kelembutan. Ada benda sebab kita marah. Anak-anak kita gitu juga, ada sebab kita marah. Kadang-kadang marah dia tak perlu selalu. Budak ni kalau marah selalu dia boring. Kita takut. Tapi kalau sebut
Kau balik marah kan? Senyap. Sebab dia tahu tangan kita marah tu macam mana. Saya kalau marah, ambil letak luar. Menangis kat luar tu, duduklah luar tu. Nah, tak mau buat dah. Lain kali ingat. Kita masuk. Bila sebut, nak ada luar ke? Tak apa. Senyap. Itu penting lah. Dan tuan-tuan lebih tahu, tuan-tuan lebih tua daripada saya. Tapi jangan sekali-kali marah, baik pada isteri, baik pada anak, dengan perkataan-perkataan yang tak senonoh. Apa tak kerti bahasa ke? Zaman saya sekolah dulu, saya cukup marah cikgu kata saya kurang ajar. Ada seorang cikgu kena dengan saya, bukan tumbuk. Lama dah dia kata dia kena suka. Oh, dia kurang ajar. Dia kata cikgu hari ni saya nak jawab. Mak ayah saya cukup ajar saya. Cikgu jangan ulang perkataan kurang ajar tu kalau tak mau kursi naik atas kepala cikgu. Dia tengok gitu saya. Senyap. Dia bagi tahu cikgu seorang lagi. Dia kata, jangan main-main budak tu. Dia kata kurang ajar, dia kata. Mak bapak kita cukup ajar kita. Apa nak kurang ajar ni? Itu ceritalah zaman dulu. Ada seorang cikgu suka lempar buku. Tengok buku ni. Tak puas hati, pong dia lempar. Sampai keluar. 2-3 kali dia buat gitu. Kemudian saya tulis surat, kata cikgu jangan buat gini. Sebab dalam buku tu ada ilmu apa ni. Tak tulis nama lah. Dia buat agak gitu. Cikgu lelaki. Saya ingat lagi dia. Dia lempar buku saya. Jangan ambil buku tu, dia kata. Kata cikgu, saya beli buku tu dengan duit mak bapak saya yang kerja. Betapa saya hargainya buku tu, sebab nak dapat buku tu bukan senang. Dan saya bukan keluarga orang senang, saya keluarga susah. Kenapa cikgu lempar gitu? Cikgu ambil sendiri, saya tak ambil sampai bila-bila. Awak lawan saya? Bukan lawan cikgu, tapi buku tu hak saya. Saya hormat cikgu kerana cikgu bagi ilmu, dan cikgu hormat saya sebab ini hak saya. Dia suruh orang lain yang ambil. Mulai pada hari itu sampai sudah dia tak lempar buku kelas saya dan kelas lain-lain. Nak ajar dia. Rupanya hak lawan cikgu ni dia berjaya juga kadang-kadang. Bukan kita lawan semua, tidak. Ada benda yang perlu kita ajar. Ada benda yang perlu kita ajar. Itu cerita, tuan-tuan. Tika nak marah semua boleh jadi. Dan kadang-kadang guru ni kadang-kadang dia stres dengan rumah dia, dengan suami dia, dengan isteri dia ke apa. Stres tu dia bawa mari ke sekolah. Itu jadi marah, tak tentu pasal, kadang-kadang nak murid jadi boring. Dan benda ni lah yang nak diselesaikan oleh Menteri Pendidikan hak baru ni, supaya guru tidak terbeban dengan kerja yang banyak. Kerana orang stres je mesti ada perasaan marah dalam diri dia. Jadi marah ni lah kita nak kawal macam mana. Nak buang tak boleh. Tidak ada orang yang boleh buang marah. Kerana semua orang terlibat dengan marah. Mungkin sekali orang buat, mungkin tak marah. Mungkin 2 kali, mungkin tak marah. Tapi kalau sampai 2, 3, 4 kali, marah. Orang Melayu kata hilang sabar. Bukan hilang sabar, hilang tahan. Sabar tu tak hilang. Orang yang sabar, reda ni, dia bincang masalah lain. Dia duk tahan selama ni meletup. Dah meletup tu, saya bagi tahu abang 2-3 kali dah, dia kata. Tu. Lah, kalau dia sisi lengah tu jadi tu. Masa tu, masa orang nak marah je, kita rosok belakang dia, astagfirullah. Mengucap banyak Melayu kata. Betul tu. Untuk tahan kemarahan. Kalau gila lajak lagi, lebih lagi, ada keluar macam-macam, dan mungkin kaki tangan mungkin akan naik. Sebab marah. Jadi ingat, marah daripada syaitan, tapi nak kawal marah itu ikut peraturan syarak tu macam mana. Yang kedua, apabila perasaan marah itu sedang membuak-buak dalam hati, kita perlu menahannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Ilmu pengetahuan yang maksudkan adalah seorang itu perlu mengetahui tidak ada sebab untuk dirinya marah terhadap
yang lain kerana tidak ada terjadi melainkan semuanya adalah qada dan qadar Allah Ta'ala. Seorang itu juga patut mengetahui kemarahan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada kemarahan serta limpah kurniaan Allah, adalah lebih besar daripada seorang yang menderhakai terhadap Tuhannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sekali-kali pun memarahi hambanya itu. Kamu perlu mengingati, kamu wajib mengikut setiap perintah Tuhan daripada kamu ikut hawa nafsu sendiri yang menyebabkan kamu menjadi pemarah. Dia kata bila puasa amarah tu sampai pada kemuncak dia dalam hati, tahan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Buat macam mana pun biar jangan jadi terlalu marah. Macam saya sebut tadi lah, duduk tengah marah tu kita pun lari ke? Lari ataupun istighfar. Kita tengok orang marah ni sendiri pun kata istighfar banyak, istighfar banyak. Sabar-sabar, benda ni boleh selesai dengan cara baik, boleh selesai dengan cara baik. Nah, itu penting. Dan kalau kita ikut lagi, kadang-kadang orang ni, orang tengah bergaduh, dia makin letak api. Ini kerja setan ni. Apa ni? Kawan tu baru je tamat kontrak iman, dia letak api. Contoh lah tu, contoh. Itu kerja setan, bukan kerja orang. Jangan marah lah. Contoh tu. Jadi kena ingat lah, siapa je baik anak kita, menantu kita masa marah tu, redakan kemarahan dia. Itu perbuatan yang baik. Kau bagi tahu awak nak marah pun, nak marah pada siapa? Isteri awak tu nak marah pada siapa? Doa pada Allah lah. Mungkin awak silap, mungkin dia silap, mungkin ada silap kedua-dua yang perlu bawa bincang. Tapi hidup dengan marah ni sampai bila? Tanya dia dengan beberapa soalan yang mungkin boleh meredakan kemarahan dia. Satu benda yang kita tak nak, kita tidak mahu benda tu berlaku, tiba-tiba berlaku. Macam mana keadaan? Tak mahu berlaku, tiba-tiba benda tu berlaku. Adik kita contoh bawa kawan ni, bawa anak kita macam dalam tu lah, dalam berlaku baru-baru ni kan, kawan tu dia bawa anak saudara dia lah pergi mandi pantai, lemas di pantai Dungun. Benda tu tak boleh terima, rasa nak marah. Dan marilah kalau duduk rumah ni tak jadi gini, kalau ni tak jadi, guna kalau ni lama dah menjadi Perdana Menteri. Nah, kalau tak boleh, kalau ni, kalau begini jangan. Ini qadarullah. Orang sampai tahap tak mau terima takdir Allah tu, benda remeh je, sampai kena saman di mahkamah. Yang patut saman tu saman lah, tapi nak beritahu benda yang tak patut kadang-kadang, benda yang boleh selesai dengan cara yang baik. Kemarahan dalam bab apa pun, bila ada sifat memaafkan, adalah sifat yang baik. Memaafkan musuh-musuh, contoh orang tu musuh dengan kita lama dah, kita maafkan dia, okey. Tapi jangan cipta musuh baru, tak boleh. Boleh faham tak? Kawan ni marah kita lama dah, terutamanya bergaduh bab politik ke bab apa lah, kita kata aku maaf lah kamu, tak apalah, kita duduk sekali begini. Tapi jangan cipta musuh yang baru. Kalau nak maaf semua orang. Islam yang adil, kalau nak baik-baik dengan semua orang. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan, Islam ni, perasaan kita diurus oleh agama ini begitu baik. Kalau kita ikut agama, tidak ada ketenangan yang kita jumpa melainkan dalam agama ini, sehingga perasaan pun disentuh oleh agama. Sebab Nabi tu sendiri marah. Nabi kalau dia marah sungguh. Siapa merah muka Nabi, bagaimana yang pernah kita sebut belum daripada ni. Ada sahabat yang minta ringankan hukuman kepada seorang yang dijatuhkan hukuman oleh Nabi dalam satu perkara tu, dan orang yang Nabi jatuh hukuman tu orang keluarga Nabi sendiri, kalangan puak Quraisy katanya, orang yang memang yang waris-waris Nabi, anak-beranak Nabi. Minta oleh sahabat supaya Usamah yang pergi jumpa dengan Nabi. Usamah, cucu angkat Nabi SAW. Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah pergi, ya Rasulullah, awak tak di macam mana? Tak di. Awak mana satu tak di tu?
nak cakap tak tergamuk ni. Sebab Nabi telah mengeluarkan keputusan. Dia kata Rasulullah buat ni lah hukum tadi tu tak boleh ke kita kurang sikit ke, kira mudah-mudah. Lagipun dia tu bukan orang lain, dia beradik. Merah muka Nabi. Nabi kata inilah yang membinasakan umat-umat yang terdahulu. Dan jika Fatimah, lau kana Fatimah tu saraqat laqata'tu yadaha, kalau Fatimah itu mencuri, aku yang akan potong tangannya. Masa tu Nabi marah. Dan banyak lagi riwayat Nabi marah, muka Nabi merah, marah sungguh. Tapi marah Nabi itu dikawal. Marah Nabi itu Nabi kawal dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kita. Marah yang dikawal tidak akan keluar perkataan yang menyakitkan hati. Sebaliknya perkataan yang mendidik keluar daripada marah. Dan kalau kita tengok orang nak marah sangat, kita gosok belakang dia, redakan dia, keadaan dia tu redakan. Mungkin pada masa tu dia tertekan dengan berbagai-bagai masalah. Baik. Itu dua perkara. Apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan di sini adalah macam mana pekerjaan yang disebut tadi menghalang dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Pekerjaan macam mana? Iaitu melafazkan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Iaitu dua lelaki saling memaki di sisi Nabi SAW. Hadis Adi bin Thabit. Dia mengatakan bahawa dua lelaki memaki di sisi Nabi SAW. Sedang kami duduk dekat dengan baginda. Seorang daripada keduanya memaki sahabat dengan marah sehingga merah mukanya. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku tahu satu kalimat yang kalau dibaca maka hilang marah dan ada dalam dirinya jikalau dia membacanya, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk, direjam. Maka para sahabat berkata kepada lelaki tadi yang sedang marah, apakah kamu tidak dengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW tadi? Lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku ini bukan gila. Dalam laporan hadis ini yang lain, dia berkata, adakah kamu lihat aku gila? Pergilah kamu. Dia marah tu aku gila ke dia kata? Tak dengar. Marah punya pasal. Nabi SAW kata apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Perkataan pergilah kamu adalah ucapan daripada lelaki itu kepada seorang lelaki yang menyuruhnya memohon perlindungan daripada Allah itu, tinggalkan kerja kamu. Jangan kamu menyibuk diri jangan kamu menyibukkan diri terhadapku, dan berakhlaklah dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW walaupun seorang itu kafir, munafik. Ataupun apabila perasaan marah menguasai diri seorang sehingga marahnya menyebabkan perasaan itu tidak stabil, iaitu seorang menasihatinya itu menunjukkan cara menghilangkan api kemarahan, terdapatlah dirinya oleh itu memberikan jawapan yang buruk. Dikatakan lelaki itu adalah daripada Arab Badui yang kering hatinya. Dia menyangka tidak perlu memohon perlindungan daripada gangguan syaitan kecuali orang gila sahaja yang melakukannya. Yang dia juga tidak tahu, rupanya lelaki Badui. Baik, yang penting sekali yang kita nak ambil daripada cerita itu, ketika nak marah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ketika orang nak marah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kita baca depan dia. Nah, contoh mini nak marah apa ni, a'udzubillah minasyaitonirrajim, puf gitu. Selesai, dia tak marah. Kalau marah lagi baca banyak-banyak. Anak saya, lelaki tu, dia teka-teki pada saya. Dia kata, Walid, ayat apa? Dia kata kalau kita kena, kita marah. Ayat apa? Kena marah. Lama saya fikir, siapa dia teka kat dia, saya tak tahulah. Mungkin ada orang lain teka pada dia. Kena marah. Siapa dia? Kata apa kalau kita kena marah? Kata Walid nak tahu. Walid nak tahu? Nak tahu? RM1. Nak tahu RM1. Apa dia? Dia kata air kalau kena marah, dia kata air kita bungkus dalam plastik lepor atas muka orang. Waktu marah dia kata. Oh, rupanya tu air nak marah rupanya. Oi, pandai sungguh auta dia.
sebenarnya marah itu datang daripada syaitan. Sekiranya kemarahan seorang itu tidak berhenti dengan perkataan, maka dia perlu duduk sekiranya sedang berdiri pada ketika itu. Sekiranya dia berada dalam keadaan baring, maka dia perlu duduk. Seterusnya, sekiranya kemarahan itu masih berterusan, maka dia perlu ambil wudu. Nabi SAW menyatakan, inna syaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma' فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. Hadis ini adalah rekodkan oleh Abu Daud, tapi hadis ini sanadnya dhaif. Sesungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Hanya dengan air akan memadamkan api. Apabila seorang daripada kamu marah, maka dia perlu mengambil wudu. Marah, ambil wudu. Cuba buat sekali. Nak marah tu ambil air semayang. Try, nak tengok marah ke tak lagi. Benda hak tak patut kita marah lah. Pasal nak marah sangat tu, dia ada rasa nak marah sangat ni, tuan-tuan tak? Pernah rasa tak? Panas telinga dia macam dia rasa darah ni sejuk macam-macam. Sejuk nak marah sangat. Ambil wudu. Berdasar pada hadis Nabi. Nak tengok kesannya macam mana? Memang ajaib apa disebut oleh Nabi SAW ini. Memang ajaib. Nabi SAW berkata, berhati-hati bahawa marah itu, ala innal ghadab, sesungguhnya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Tidaklah kamu melihat pada kedua-dua matanya yang merah, dah bengkak, orak lahirnya keluar ni. Siapa yang memperolehi sesuatu daripada yang demikian itu, maka hendaklah dia memukul pipinya pada bumi. Macam mana ni memukul pipinya pada bumi ni? Hal ini menunjukkan kepada kita ketetapan semulia-mulia anggota sehina-hina. Hal ini menunjukkan kepada ketetapan semulia-mulia anggota daripada sehina tempat. Kerana kemarahan yang besar adalah memecahkan sifat takbur pada seorang itu. Ini juga bertujuan supaya menginsafi bahawa dia berasal daripada hamba yang hina. Oleh tidak sepatutnya membesarkan diri. Kita perlu mengetahui bahawa menahan marah itu adalah kelakuan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji yang berjaya menahan kemarahan. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan wal kaziminal ghaiza, itu Ali Imran ayat 134. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Allah Taala sambung ayat tu. Kalau kita tengok soal Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Baik. Kenapa Nabi sebut tadi? Suruh orang tu ambil sesuatu demikian, maka dia hendaklah memukul pipinya pada bumi. Kan nak suruh ingat hinanya kita, dan kita akan kembali juga ke dalam tanah. Nak marah-marahlah. Dan bila orang nak marah ni, macam Nabi sebut memang betul, matanya merah, orang lahirnya keluar sebab nak marah. Pada ketika itu ingat, marah-marah pun mati. Ada yang terlampau marah sampai tak sedar sakit jantung pun ada juga. Nak marah sangat lah, sampai terketar-ketar. Dan marah itu kita boleh nampak. Perasaan marah dalam diri seorang tu boleh nampak. Mukanya merah, aliran darahnya, jantungnya kencang, boleh nampak. Sebab tu marah, banyak marah ni tak sihat sebenarnya. Dan proses penuaan berlaku cepat marah. Tu kajian sains tu. Makcik, ingatlah. Ni, formula awet muda, jangan marah. Kalau marah cepat tua. Nah, hanya cepat tua. Sebab bila marah ni, diri tak stabil. Darah tak stabil. Orang sakit jantung paling bahaya nak marah. Boleh pengsan kadang-kadang nak marah sangat. Begitu juga terkejut dan sebagainya. Sebab emosi manusia ini ada kaitan dengan darah aliran yang mengalir dalam diri manusia ini. Ada dia punya orang panggil sentuhan dia. Hati, perasaan kita, kalau kita takut macam mana kalau kita takut? Takut sungguh lah. Takut. Dia mari takut tu rasa takut. Tak tahu takut tu duduk di mana. Takut. Berdebar. Nak apa ni orang panggil, masuk kerja nak temu duga. Berdebar. Kalau dia buat salah dengan orang, nak cakap pun jadi
Lalu kat dah blok polis contoh tak? Lesen tak ada. Awal-awal bagi salam, Assalamualaikum cik. Salam, okey. Nampak baik je tak? Pada buah hati ni. Dia mari dengan serta-merta. Duk dia mari. Tu perasaan yang ada. Dan perasaan-perasaan kenikmatan, kelazatan, semuanya mari. Dan ada kesan kepada anggota tubuh ni. Bijak Tuhan buat ni. Perasaan dengan organ nak suruh sama ni satu benda yang manusia tak boleh fikir kadang-kadang. Kita pergi jumpa doktor. Doktor kata jangan stres. Kalau pak cik stres ni, kanser ni dia boleh pergi merayap dalam tubuh. Lagi stres, lagi banyak virus lagi stres, kena lawan penyakit ni, kena lawan dia kata. Sebab kuman-kuman yang jahat dalam tubuh ni ada, kuman-kuman yang baik pun ada. Kuman jahat ni perlu juga dia kata kadang-kadang. Kuman-kuman jahat ni macam mana kita pun tak tahu. Tapi kita rasa benda tu. Rasa kalau kita stres, darah makin naik. Makin naik darah. Keadaan makin tak stabil. Selera makan makin kurang. Kalau stres, nak makan pun tak lalu sebab stres sangat. Sampai tahap boleh jadi penyakit yang lain sebab stres. Itu semua kawalan emosi. Dan Islam ambil benda ni, Islam suruh kawal, Islam suruh jaga. Biar kita duduklah keadaan aman. Kalau begini, astaghfirullahalazim. Kalau jadi begini, auzubillah minasyaitanirrajim. Sebab semua ada kaitan dengan sekeliling kita. Terutamanya syaitan yang mengganggu kita ini. Syaitan mengganggu kita. Sikit je nak marah asalnya, tapi syaitan dia kata, beginilah, tu ikut syaitan. Tak kira siapa syaitan ni, dia bijak. Tak ada makhluk paling bijak syaitan lah. Hak mari masjid dia buat cara masjid. Hak ustaz dia buat cara ustaz. Orang kawat hak jahil dia buat cara jahil. Tidak akan duduk diam dia, sehingga manusia tu lawan takdir Allah dan manusia syirik pada Allah. Tu yang dia nak. Bila manusia syirik pada Allah, menolak ketentuan baik dan buruk, kita kata tu'minu wa khairihi wa syarrihi min Allah, hukum iman kita, tu dia nak. Menolak segala takdir Allah Ta'ala yang beri pada kita. Ataupun hidup dengan keadaan takdir, aku ni takdir begini dah, malah nak ni, malah nak, tak boleh hidup dengan takdir. Manusia kena usaha. Ahli sunnah wal jamaah dia ajar supaya berusaha. Berusaha dan berdoa pada Allah. Usaha dengan doa. Usaha doa. Orang ada penyakit, tidakkah dia rasa bahawa doa itu satu keajaiban yang besar dan satu mujarab yang cukup hebat? Berapa ramai orang yang doktor bagi tahu awak ni 3 bulan, awak ni 4 bulan. Sebab apa doktor bagi tahu itu? Sebab dalam kajian ilmu doktor dia begitu je. Kita tak boleh kata doktor ni macam Tuhan nak tahu 3 bulan. Jangan. Kajian dia berdasar pada kuman yang merebak ni, sekian hari berapa virus dia. Maka saya boleh awak ni dalam 4 bulan, 3 bulan. Tapi alhamdulillah boleh hidup lagi. Sampai orang yang ada tahap yang doktor tak akui, tapi Allah Ta'ala bagi hidup. Kerana kekuatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu cukup ajaib. Jadi kita kena bina kekuatan itu. Dia mari pada dalaman kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang memberi kesan kepada jiwa kita. Hubungan yang baik dengan Allah yang berkesan kepada jiwa kita ni lah, dia mari tak stres, dia mari senyum pada orang. Kalau serabut tuan-tuan nak senyum pada orang pun malah, betul tak? Serabut. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mana? Gitu. Serabut. Kepala ni. Tapi tidak. Islam mengajar kita supaya senyum pada orang. Tu semua benda yang boleh menenangkan jiwa sebenarnya. Orang tengok kita pun tenang jiwa. Ni suami-suami yang ada ni, kalau balik rumah isteri duduk muka masam macam bawa air. Contoh lah. Cetung kita boleh ikat getah ni mulut ni. Macam mana perasaan kita? Nak balik rumah malah bagi kedai tu ada pelayan comel dahi licin. Dah, duk tunggu 2-3 malam tu. Tu ya duk TO kurang gula. TO kurang gula sebab kecil manis. Tak apalah, dah balik rumah muka berkedut gitu. Tanya, ada nasi ke? Ada dapur tu, dalam puyuk tu.
Saya nak makan nasi ni, abang ambil sendiri lah Allah. Dah bertahun dah kahwin, nak buat nasi pun tak boleh orang tua ni. Nampak? Muka perempuan sini lah contoh tu lah. Maka kegembiraan tu tidak ada. Tapi kalau balik rumah senyum, malam kasih bang, lain rasa. Sebab apa? Rumah tu macam kedai pelayan dah. Pakainya comel, isteri duduk di rumahnya gigi palsu pun pakai molek. Jadi kita pun seronok lah. Itu sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami duduk lagu rumah. Jadi keseronokan ini boleh membawa pada kesihatan. Kalau sakit sikit-sikit pun seronok ni dia jadi segar. Sebab seronok. Jadi isi-isi sekalian, buatlah keseronokan di rumah. Jangan biar suami keluar seronok tempat lain. Ni seronok duduk kedai ni. Orang kedai tu pakai, ya Allah. Piyah duk sengit gini ke piyah. Baru balik dengar mengajar kitab penawar bagi hati, kitab tasawuf tu. Contohlah tu dah. Ya Allah. Jadi insya-Allah kita sambung pada bulan depan insya-Allah. Saya ada satu kuliah lagi di Masjid Putra lepas ni. Pukul 9 suku kuliah. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.